Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Uh, InsyaAllah kita akan mulakan. Sorry. Sekejap ya. Okey. Semua boleh dengar suara okey? Okey suara? Start. Clear. Okay. Clear. Dengar Ustaz. Dengar Proof. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kita akan mulakan insya-Allah untuk fiqh ibadat, program diploma kita syariah. Kita akan gunakan kitab fiqh manhaji. Saya dah bagi link dalam klip, harap dapat semua pelajar, semua pelajar-pelajar sekalian masuk dalam klip. Cuba cari subjek yang sebagaimana saya maklumkan dalam Telegram tu lah. Kemudian enrollment key tu masukkan bagi kelas syariah kita ni SYA. SYA semua huruf kecil dan dia akan masukkan dalam grup. Okay. Pertamanya untuk kali ini subjek atau tajuk yang pada minggu pertama ini kita akan ambil berkaitan dengan pembahagian air dan juga nak saya share dalam ni ya, dalam Telegram. Saya share dalam Telegram sekejap ya. Ataupun boleh sahabat-sahabat yang dah download tu dalam klip sharekan dalam Telegram. Saya cerita ni sekejap ya. Sini saya akan share. Nanti tu saya akan share dalam grup kita. Okay. Jadi siapa fiqh manhaji tolong bukalah. Nak buka PDF, tapi kalau boleh nota-nota tu catatkan dan catik. Okey. InsyaAllah kita mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Aqsamul Miyah. Ini pada muka surat 31. Muka surat 31 Aqsamul Miyah. Kata pengarang rahimahullah wa ta'ala apa yang ada kitab fizikal ataupun kitab elektronik, tolong tak dia akan baca kita sebutan yang betul. Terutamanya kalau kita bertalaki, kalau kita dengar daripada guru dan guru baca dengan bacaan betul, kita pastikan betul. Tidaklah makna kita baca ikut suka. Kerana bahasa Arab kita salah baris menyebabkan faham maksud pengarang. Okey. Wa tanqasimul miyahu ila arba'ati aqsamin, tahirin, mutahhirin, makruhin, wa tahirin, ghairi mutahhirin, wa mutanajjisin. Jadi di sini pengarang menceritakan bahawa pembahagian isi mazhab Syafi'i kita, air terbahagi kepada 4. Pertamanya tahir mutahhir. Air yang suci lagi menyucikan. Ini senang, benda yang semua antum belajar dalam sekolah tadika saya rasa. Tadika. Cuma mungkin bahasa sekarang ni bahasa Arab lah kita mana. Sekarang ni ada dua istilah yang kita kena bezakan. Tahir dengan mutahhir. Tahir dengan mutahhir. Apa beza tahir dengan mutahhir? Tahir maknanya dia tu sendiri suci. Bila suci,
dia kalau kena pakaian, badan atau tempat solat, dia itu sah lah kita semayang. Tak ada masalah. Lain dengan najis. Jadi air yang bersih, yakni diri dia tu bersih, tahir, makna air tak najis. Okey. Soalan kedua atau istilah kedua mutahhir. Mutahhir ni kuasa atau dia mampu menyucikan. Mutahhir daripada kalimah tahara yutahhiru tathiran. Fahuwa mutahhirun wa dzaka yang menyucikan. Okey, ini yang penting dalam bab wuduk ni atau bab taharah. Adakah itu mutahhir, mampu menyucikan? Sebab apa? Sebab ada air yang bersih tetapi dia tak mampu menyucikan. Seperti mana yang ketiga ni, air itu bersih tapi tak mampu. Dia tidak ada kuasa untuk menyucikan sesuatu. Okey, jadi menyucikan. Yang kedua yang suci, menyucikan cuma makruh. Makruh. Secara mudahnya lah, tahir mutahhir kena kepada air mutlak. Air mutlak. Tahir mutahhir makruh ialah pada air musyam. Dan tahir mutahhir pada air selain air mutlak. Air yang kita kata mutaghayyir. Air yang berubah. Maka air yang bukan daripada air mutlak, air yang berubah kait dia. Okay. Yang keempat ialah mutanajis, air najis. Pertama, tahir mutahhir huwal ma'ul mutlaq al-qi ala wasfi khilqatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Air yang suci lagi menyucikan ialah air mutlak. Apa maksud air mutlak? Lah daripada kalimah mutlak itu bermaksud yang tidak ada kait. Yang mutlak ini lawan bagi kait. Dan bagi muqayyad. Muqayyad ni air yang ada kait. Kait. Apa maksud kait? Kait ni makna air yang kita tak panggil air sahaja. Jadi air mutlak tu boleh kita panggil air sahaja. Itu maksud mutlak. Mutlak ni tidak ada kait, tidak dikaitkan dengan sesuatu. Contoh kita kata bila kita air kopi. Jadi air kopi air itu dikira air muqayyad. Air teh. Itu contohnya. Adapun air mutlak ni, air yang boleh kita panggil air saja. Air hujan orang panggil air laut. Betul. Itu kita panggil air laut, air hujan. Tempat sumber air, air mata air, air sungai. Adapun bila kita itu semua air saja. Itu kita mutlak dalam qaidah itu bersama dalam tersebut sehingga dengan air nama air kopi, air lima. Bukan. Kemudian katanya wala yukhriju an kaunihi ma'an mutlaqan taghayyuruhu. Kan air mutlak daripada air itu dikira air mutlak oleh berubahnya. Taghayyur ni fa'il bagi yukhriju. Fa'il bagi yukhriju. Ini fa'il kepada yukhriju. Taghayyuruhu bituli mukthin. Dia tidak akan mengeluarkan oleh berubahnya air itu dengan sebab lama dia terbiar. Mukthin ni lama menetap. Air itu kalau kita letak bekas lama dia akan jadi kadang warna hijau. Atau jadi warna keruh. Keruh ataupun hijau yang terjadi dengan sebab lama dia tersimpan itu tidak menyebabkan dia lari daripada hukum air mutlak. Dia masih air mutlak. Bisa babi turab ataupun dia berubah taghayyuruhu
berubah kerana sebab tanah. Berubah dengan sebab tanah pun dia tidak menyebabkan air itu bukan mutlak. Tuhluk. Tuhluk ni berubah, jambang. Tuhluk berubah. Duduk atas hijau yang duduk atas air. Mintu rambut yang boleh jauh lumut dan seumpamanya, namakan tuhluk. Au taghayyuruhu bisababi maqarrihi, ataupun berubah dia dengan sebab maqarrihi wa mamarrihi. Maqarrihi ialah tempat simpan, tempat berada dia. Tempat maqar ni tempat tetap dia, au mamarrihi ataupun tempat lalunya. Okay, contoh dia duduk dalam apa, contoh kita kata bekas, ataupun air yang duduk dalam kolam, berubah dengan sebab duduk dalam tu, itu tidak ada masalah. Sebab lama dia akan berubah warna dan jadi keruh dan seumpamanya, ataupun berubah nama ini berubah dengan sebab mamarihi, tempat laluan air itu. Contoh kawujudihi ardhin kibritiyah, seperti air itu berada lalu pada tanah yang ada kibrit. Kibrit ni ada belerang. Tahu belerang? Jadi setengah pada tanah tu dia ada galian, ada unsur-unsur dalam tanah tu menyebabkan berubah jadi warna merah. Itu akan dikira bukan air mutlak, tak di akan bahan tempat lalunya atau simpanan dia. Muru kiblat atau mutlak wa ta'adzuri dan itu kerana sukar kita nak jaga air daripada demikian itu. Payahlah kalau dengan sebab dia itu lama duduk ataupun lalu pada kawasan-kawasan itu mutlak, maka susahlah, payahlah orang. Kerana Islam ni dia tidak inginkan kesusahan. Maka air tersebut masukkan sebagai air mutlak. Asal dengan makna dalil pada menyucinya oleh air mutlak tersebut. Air mutlak itu mampu menyucikan ialah ma rawahu Bukhari wa ghairuhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selain Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qama a'rabiyyun fabala fi masjid. Hadisnya cerita tentang seorang Arabi. Arabi ni ialah orang Badui, jangan bertukar dengan Arab. Arabi ataupun Al-Arab itu orang Arab. Kalau Arabi ialah orang Badawi. Dia Arab juga. Arab yang Badawi, bukan Arab yang duduk di bandar-bandar, Arab yang duduk di kawasan-kawasan secara berpindah randah ni. Itu Arab Badawi, kita panggil Arabi. Lalu dia datang ke Masjid Nabi Fabala, kerana dia pun baru masuk Islam, dia tidak tahu tentang hukum hakam najis. Fabala fil masjid, dia kencing dalam masjid. Faqama ilaihin nasu liyaqa'u, lalu orang ramai bangun untuk liyaqa'u bihi, untuk menghukum dia, untuk pukul dia lah. Faqala Nabi SAW, da'uhu, biarkan dia. Nabi SAW kata, biar dia. Wa hariqu ala baulihi sijlan minal ma', atau sajlan minal ma', dan engkau
curahkan, hariku makna curahkan di atas kencingnya sajlam minal ma', satu cebok daripada air. Ambil satu cebok air, tuang atas air kencing dia. Jadi ini berlakunya pada zaman tersebut di mana masjid Nabi SAW ini, masjid Rasulullah, dia dibuat daripada tanah. Bawah tu lantai tanah. Lantai tersebut adalah lantai daripada tanah. Maka munasabahlah Rasulullah suruh curahkan dengan air. Adapun sekarang tak boleh, kapet kita air akan jadi semakin merebak najis tersebut. Cuma pada zaman tersebut ia boleh hilangkanlah sebab lantai masjid Nabi itu daripada tanah. Maka Nabi suruh hanya tuangkan satu cebok, satu timba daripada air. Au dhanuban, atau satu timba min ma' daripada air. Fa innama bu'istum musayyirina, sesungguhnya kamu semua dibangkitkan musayyirin, supaya menyenangkan. Wal ba'athu mu'assirin, kamu tidak dibangkitkan untuk menyusahkan orang. Jadi itu rahmatnya Rasulullah SAW. Baginda Nabi membiarkan Arabi itu menyelesaikan kencing dia tu. Dari segi hikmatnya memanglah, kalau orang tu sedang kencing, dia pula orang-orang Badawi ni, kalau orang kejar dia, apa akan berlaku? Tentulah akan air kencing tu, tengah-tengah kencing, orang kejar. Jadi air kencing tu akan berkebuk, bukan di situ saja. Faham? Jadi Rasulullah kata, hikmatnya Nabi kencing kawasan tu, situ saja yang jadi najis. Tapi kalau kamu pergi kejar dia, kamu pukul dia, nanti merebak lah. Dia pancam ngata-ngata. Maka Rasulullah suruh biarkan lelaki itu. Fa'amara Rasulullah. Sekarang ni hadis ni dikata jadi dalil ni. Jadi dalil. Di mana kita panggil wajhu istidlal. Bagaimana kita nak faham pada hadis tu? Fa'amara Rasulullah SAW bi'iraqatil ma'i ala makanil baul. Rasulullah menyuruh dicurahkan. Iraqah ni dituang air ala makanil baul, atas tempat kencing. Kena baca macam ni. Baiki sikit, ni silap saja. Sini. Kena baca dengan masdar. Fa'amru Rasulillahi. Kesuruhan. Fa'amru ini jadi mubtada. Fa'amru Rasulillah bi'iraqatil ma'ala makanil baw dalilun. Ini khabar dia. Ini mubtada dia, ini khabar dia. Maka suruhan Nabi dengan mencurahkan air di tempat itu dalilun. Itu dalil. Annahu fihi khasiyatu at-tathhir, bahawa pada air itu ada khasiat, ada peranan ataupun dia ada kemampuan dia untuk membersihkan. Khasiat untuk membersihkan. Sebab tu Nabi suruh tuangkan dengan air. Okey. Perkataan mana? Sijlan min ma'in. Ma'. Makna air ini disebut secara mutlak. Maka air mutlak itu mampu membersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah at-tahirul mutahhir al-makruh. Air yang bersih, dia dapat membersihkan. Namun, hukum dia makruh. Ini satu saja. Iaitu ma'ul musyammas. Air yang di bawah, diletak di bawah cahaya matahari di tempat yang panas. Okay, sekarang ni, satu isu ataupun persoalan yang kita kena faham betul-betul berkaitan dengan untuk dikira air musyammas itu bukan semata-mata air itu duduk di bawah matahari saja. Dia ada syarat lagi. Syarat dia apa? Tengok di sini. Wa huwal ma'u musyammasu alladhi sakhanathu asy-syamsu. Sakhanathu asy-syamsu. Air musyammas ialah air yang dipanaskan oleh matahari. Wa yushtaratu likarahiyatihi thalathatu syurutin. Disyaratkan untuk makruhnya kita guna air musyammas itu. Ini mesti kena cukup semua. Baru air itu dikira air musyammas yang kita makruh guna. Apa dia? Ayakuna bibiladin harratin. Air tersebut duduk di negeri yang panas. Negeri yang panas. Negeri panas ni
kita termasuk tak? Para ulama kata negeri yang panas ni ialah seperti di Jaziratul Arab, di tanah Arab dan juga Afrika, itu negeri panas betul. Adapun kita yang duduk di kawasan Khatulistiwa ini, negeri yang kita tak berapa panas, masih dianggap tidak negeri yang panas. Maka secara umumnya kita boleh kata hukum ni tak terpakailah kat tempat kita. Kita tidak adalah air musyammas. Kenapa? Kerana negeri kita ni sekarang ni lah kita tak tahu satu masa akan datang cuaca boleh berubah kan, dengan climate change yang berlaku dalam dunia ni. Cuma secara umumnya ulama kata masih belum dikira panas. Ni negeri yang panas betul seperti di tanah Arab yang mungkin kepanasannya 40 darjah Celsius ke atas. Okay. Yang kedua, wa an yakuna mawdu'an bi awanin muntabi'atin ghairi dhahabi wal fiddah. Yang kedua, air tersebut duduk diletakkan di awanin. Awan ni makna bekas. Bekas yang ditempa. Muntabi'ah ni yang boleh ditempa. Bekas ditempa ni mana? Bekas daripada logam. Logam mana? Logam selain emas dan perak. Contoh mana? Air yang duduk dalam kal hadid, logam daripada besi, wan nuhas, tembaga. Wa kullu ma'danin qabilin litarki, dan setiap logam yang qabilin litarki, yang mampu diketuk. Yang ketuk mana? Logam yang dibuat dengan cara ketukan lah. Logam besi, aluminium. Itu logam-logam macam tu yang duduk dalam bekas macam tu. Faham? Itu yang dikira air musyammas. Adapun kalau tak dalam baldi, itu bukan air musyammas tu. Itu air panas sajalah, air yang dipanaskan matahari. Tapi dia bukan air musyammas yang hukumnya makruh ni. Syarat kedua, dia mesti diletakkan dalam bekas logam yang selain daripada emas dan perak. Kenapa selain daripada emas perak ni? Kerana ulama kata logam daripada emas dan perak ni, dia emas perak ni dia unsur yang suci. Makna unsur yang suci, makna unsur yang tidak ada, yang tak ada kesan lain. Dia payah berkarat, tak karat. Dia payah untuk berkarat. Maka benda macam ni, kalau air duduk dalam tu, walaupun haram menggunakan bekas emas dan juga perak, ini haram hukumnya. Cuma kalau air dalam tu dia duduk dalam bekas logam emas ataupun perak, dia tidak dikira musyammas. Okey. Jadi kenapa didapatkan daripada bekas yang daripada logam yang mampu diketuk seperti besi dan juga tembaga ni? Sebagaimana kalau kita biasalah, saya tak tahulah awak ni zaman kurang berinteraksi dengan alam dan juga dengan sekitar, awak lebih banyak berinteraksi dengan alat-alat gadget-gadget je. Kalau perasan zaman dulu orang buat dalam bekas logam, kalau dekat construction, tempat pembinaan tu, bekas daripada besi tu, kalau ada air, masa tengah hari ataupun cuaca yang panas, dia akan keluar, panggil macam minyak berlemi tu. Jadi itu macam mana dia keluar tu? Itu air biasa. Kadang-kadang bila logam ini, logam daripada besi dan seumpama, karat-karat daripada bawah tu dia akan naik. Kotoran-kotoran, karat-karat daripada logam-logam itu, dia akan naik ke atas permukaan air. Iaitu kita nampak berminyak itu sebenarnya daripada hasil tindak balas kepanasan itu dengan logam tersebut. Jadi itu yang bahaya, yang dihukumkan makruh. Apabila kena kepada badan itu, dia akan menyebabkan penyakit kulit. Jadi sebahagian ulama kata dia menyebabkan penyakit sopak. Dia akan tutup liang roma, jadi mungkin kulit itu akan jadi bertopok-topok putih. Topok-topok putih. Kan itu hukumnya makruh penggunaannya di badan. Syarat yang ketiga kata an yakuna isti'maluhu fil badanil adami. Penggunaannya itu di badan manusia. Itu syaratnya. Itu hukum makruh. Adapun kita guna untuk perkara lain, bukan guna di badan, bukan ambil wuduk, bukan mandi. Kita guna untuk basuh baju ataupun kita guna untuk basuh rumah, basuh kereta dan seumpamanya, sehingga pokok itu tak ada masalah. Sebab apa? Kerana illah tadi, sebab tadi air musyammas yang begitu keadaannya, dia mampu menyebabkan penyakit kepada kulit. Okey. Ayakuna isti'malu bil badani li adami walau mayyitan. Walaupun
manusia itu mayitan, makna telah meninggal, tak boleh juga, hukumnya masih makruh. Kita mandi mayat dengan air musyammas masih makruh sebab ada kemuliaan dia sebagai manusia. Au hayawanin yalhaquhu al-barasu, ataupun haiwan yang boleh didatangi oleh penyakit baros, penyakit sopak, sopak, penyakit putih-putih kat kulit itu. Kal khayli, seperti kuda. Itu juga tak boleh kita guna. Adapun haiwan-haiwan lain mungkin yang tak ada penyakit begitu boleh kita gunalah. Okay. Wa naqala Syafi'i, Imam Syafi'i menukilkan daripada Umar radhiyallahu taala anhu kana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kana yukrihu lightisala. Yakrahu Sayyidina Umar yakrahu lightisala, dia benci, dia tidak suka ightisala bihi, mandi dengan air musyammas. Wa qala la akrahu al-ma' al-musyammasa illa min jihati tib. Kata dia, aku tidak benci, tidak suka air musyammas tu kecuali daripada aspek perubatan. Jadi maksudnya air musyammas itu yang dia tidak suka tu, yang makruh itu kerana aspek perubatan lah. Kerana itulah. Jadi hukum berkaitan dengan kesihatan ini dia ada kesan kepada hukum-hukum syarak. Boleh menyebabkan sesuatu itu jadi makruh ataupun jadi haram. Dalam contoh kita ni jadi haram. Kenapa tidak dikira dalam hukum kita ni jadi makruh, tak jadi haram? Kenapa? Kerana kebarangkalian dia menyebabkan penyakit itu, kebarangkaliannya tidak sampai tahap yakin betul-betul. Sebab mungkin orang tak ada masalah guna. Kerana itu hukumnya makruh. Tapi kalau air itu memang boleh membahayakan dan boleh menyebabkan penyakit, itu akan jadi haram lah pula. Faham jadi aspek perubatan ni, aspek-aspek yang kemanusiaan ni, dia ada kesan kepada hukum-hukum syarak. Thumma ruwiya, kemudian diriwayatkan bahawa air musyammas turisul baras, al-barasa, dia akan menyebabkan penyakit sopak. Okey. Ini diterangkan apa yang saya terang tadi. Apa yang saya terang tadi, iaitu apabila air itu panas, logam itu akan bertindak balas dengan kepanasan itu, menyebabkan naik ke atasnya itu kita kata minyak-minyak daripada karat-karat itu yang akan menyebabkan bila kena pada kulit menyebabkan penyakit sopak. Okay, boleh. Seterusnya, at-tahiru ghairu al-mutahhir. Air yang bersih tapi tidak dapat membersihkan, tidak dapat wahwa qisman. Ini ada dua bahagian. Okay. Sekarang ni air itu sendiri dia bersih, tapi kita tak mampu dan tak boleh guna untuk membersihkan dalam ibadat. Nak membersihkan dalam taharah, tak boleh. Apa dia? Dia ada dua bahagian, iaitu ma'ul qalilun musta'malu, air yang sedikit, air musta'mal. Ini kita panggil bahagian pertama ialah air musta'mal. Yang kedua ialah air mutaghayyir. Nanti akan sebut nanti. Okay, air musta'mal, air yang digunakan fi fardhi at-taharah, pada fardu taharah, pada taharah yang wajib. Contoh apa? Kal ghusli wal wudu, seperti mandi dan juga wudu. Ini pun sebenarnya dia sebut umum lah ni. Sebenarnya mandi yang fardu tu mandi wajib lah. Wudu yang fardu itu wudu basuhan pertama. Jadi ini kena buat perhatian, buat kita panggil dhabit ataupun buat nota sikit bahawa mandi ni mandi hak wajib ni. Yang kita air tu dikira air musta'mal. Adapun mandi yang sunat itu tidak kira musta'mal, air tu masih boleh digunakan. Seterusnya wudu. Wudu yang fardu ni ialah basuhan yang pertama sahaja. Adapun basuhan kedua dan ketiga itu kita boleh gunakan balik untuk taharah. Okey. Kemudian dalilu kaunihi tahiran, dalil bahawa
air mustakmal ini bersih. Okay, sekarang ni isunya dua lah. Isunya dua. Pada air mustakmal tu, air itu bersih, tahir. Tetapi dia tidak dapat membersihkan. Jadi sekarang pengarang kita akan terangkan apa dalil air mustakmal tu bersih. Maksud bersih tu maknanya kena pakaian, kita tidak najis lah, kita boleh buat sembahyang. Kalau benda itu benda yang elok dan benda yang tidak kotor, kita boleh minum. Contoh. Dia kata di sini ialah dalil keadaan air mustakmal itu suci ialah apa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa Rasulullah SAW ya'uduni, Rasulullah datang menziarahiku. Ya'uduni ni makna menziarahi. Wa ana maridun, hal keadaan aku sedang sakit. Wala aqilu, la aqilu aku tak sedar, pengsan. La aqilu ni aku tidak sedar, pengsan, tak sedar. Fatawadda'a, lalu Nabi berwuduk. Wasabba min wadu'ihi alayya, lalu dia tuangkan daripada waduk ni air basuhan wuduk dia. Waduk ni air wuduk. Dia tuangkan daripada air wuduk Nabi itu di atas dia. Jadi siapa nama ni, Jabir bin Abdullah ni, satu hari sakit sehingga pengsan dia. Nabi ambil wuduk. Air basuhan wuduk tu, air yang telah dibasuh lah. Bukan baki. Kalau baki tu memang masih kekal. Air yang Nabi wuduk tu ditadah balik, Nabi sapu. Sapu di atas Jabir bin Abdullah. Okey. Ini menunjukkan bahawa apa yang dibuat oleh Rasulullah tu, Rasulullah ambil wuduk kan? Ambil wuduk. Rasulullah ambil wuduk dan ditadah dan disimpan air wuduk tersebut. Air wuduk itu yang digunakan disapu di atas Jabir bin Abdullah. Menunjukkan bahawa air itu suci. Kalau air itu jadi najis atau tak boleh kena pada pakaian atau pada badan, Rasulullah takkan sapunya kepada Jabir bin Abdullah. Okay, itu satu aspek. Aspek yang kedua, apa dalil bahawa air mustakmal ini tidak mampu menyucikan? Wa dalilu kaunihi ghaira mutahhirin ma rawahu Muslimun. Dalil bahawa air mustakmal itu tidak mampu menyucikan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim. Jangan mandi seseorang kamu dalam air yang daim. Daim apa? Air yang tetap, air yang tak berjalan, tak bergerak. Roket ni air yang tak bergerak. Air tak bergerak. Air bertakung lah. Maksudnya air yang sedikit lah. Kalau air bertakung tu luas. Macam air dalam pasir yang luas. Itu lain cerita tu. Atau air dalam kolam mandi. Itu luas tu. Ini air yang sedikit. Air dalam yang bertakung. Contoh dalam lopok-lopok air ataupun air sikit tu, jangan seorang kamu mandi dalam air yang bertakung, air yang tetap, wahuwa junubun, hal keadaan dia sedang berjunub. Dia nak mandi junub, air sikit dia mandi situ, itu bukan air yang mengalir. Jadi Nabi larang. Faqalu, maka orang bertanya kepada Abu Hurairah. Ini hadis Nabi ni. Ini hadis Nabi. Jadi Abu Hurairah menceritakan hadis itu, perkataan Nabi, maka para tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah sebagai seorang sahabat yang sempat dengan Nabi, kaifa yaf'alu, dah macam tu macam mana nak buat? Qala yatanawaluhu tanawulan, dia cedok. Yatanawulu makna dia ambil sikit-sikit, cebok air, ambil sikit-sikit daripada air tersebut. Jangan dia masuk dalam air tu, faham tak? Air ada sikit, bekas kecil, dia masuk dalam tu, habislah jadi berubah air tu jadi mustakmal. Dia ambil air, cebok dia, ambil air sikit-sikit. Itu maknanya tanam, makna dicebokkan sikit-sikit. Okay. Jadi di sini kat mana dia punya syahid ataupun dalil dia? Dalilnya Nabi kata mandi. Larangan Nabi tu mandi pada air yang tidak mengalir tu mesti kerana ada sebab. Kerana dia boleh menyebabkan air itu berubah.
air itu berubah. Bila dah mandi wajib ataupun dia angkat hadas besar dalam air tersebut, berubah lah. Berubah, orang lain tak boleh guna. Dia seorang boleh guna, orang lain tak boleh guna. Rugilah. Lain kalau dia cebok, dia keluarkan, maka itu boleh orang lain guna lagi. Wa hukmul wudu'i fi hadha hukmul ghusli. Okey, sekarang cerita Nabi larang mandi. Wuduk macam mana? Wuduk pun samalah. Makna fihi ma wahid. Kerana makna ataupun rahsia wuduk kan taharah, itu makna dia. Wuduk kan taharah. Mandi pun taharah. Makna sama je lah. Wa huwa raf'ul hadath. Itu mengangkat hadas. Okey. Faqad afada al-hadithu, dan telah memberi faedah oleh hadis, anna al-irtisala fil ma', bahawa mandi dalam mandi itu yukhrijuhu, akan mengeluarkan air an tuhuriyatihi, daripada kesucian dan kemampuan dia nak membersihkan. Wa illa, jika tidak demikian, lam yanha, akan larang. Nabi larang tu tentu ada sebab. Sebabnya kerana bila mandi dalam tu akan menyebabkan air terkeluar daripada sifat dia mampu membersihkan yang lain. Okay, sekarang ni perkataan Nabi tu umum. Adakah air banyak, air sikit samanya? Tak. Wa huwa mahmulun 'alal ma'il qalil, dan itu larangan tersebut itu ditanggung bagi hukum air yang sedikit. Air yang sedikit yang tak boleh tu. Adapun air banyak, ada air tasik besar, tasik yang manusia buat kan. Jadi besar, ataupun kolam mandi yang besar. Maka itu walaupun air tidak berubah, ataupun air tidak berjalan, air tak mengalir, itu mandi tak ada masalah tu. Ini air yang sedikit. Okey. Itu bahagian pertama daripada air yang suci tapi tidak menyucikan. Yang kedua apa dia? Wa huwal ma'ul mutlaqul ladzi khalatahu syai'un min at-tahirati. Iaitu air mutlak yang bercampur sesuatu daripada benda suci. Kita panggil sebagai apa ni? Air mutaghayyir, air yang berubah. Maksud berubah tu berubah dengan benda yang suci, bukan benda yang najis. Okay. Air yang bercampur sesuatu daripada perkara yang bersih, allati yastaghni anhul ma'u adatan, yang terkaya daripadanya air pada adat. Terkaya makna yang perkara yang tu biasanya tak baik dengan air. Air tu boleh bersendirian. Terkaya tu makna air yang tak, perkara tersebut, air tu tak ada masalah pun dengan tidak ada kaitan pun dengan benda itu. Contoh apa? La yastaghni, contoh tanah. Tanah, kalau air di tanah tu, macam mana air boleh dapat dipisahkan dengan tanah? Tanah tu tempat lalu dia. Itu allati la yastaghni. Ini yastaghni, benda yang asing. Benda yang terasing daripada air pada adat. Contoh air, tiba-tiba kita letak apa? Kita letak nila. Nila tak ada kaitan, ni bukan benda yang tanah tak boleh lari daripada nila. Ataupun kita letak perencoh, ataupun kita letak perisa dalam air, perisa air sirap. Jadi itu air itu air itu terkaya daripada sirap tersebut, pada nila tersebut. Okey. Jadi ini perkara yang air mutlak ialah yang bercampur sesuatu daripada benda suci, benda tu yang terkaya daripadanya air pada adat. Wallati la yumkinu fasluha, yang tak boleh kita cerai asingkan, anhu bil ba'dal mukhalatah, setelah bercampur. Setelah bercampur kita tak nak asing. Tapi kalau kita boleh asing, itu contoh air, kita masukkan kayu, masukkan pensel. Kita boleh asing tak pensel? Boleh asing pensel. Jadi asing air itu mutlak. Ini bila dah campur, kita la yumkinu fasluha, kita tak boleh nak asingkan, tak boleh nak ceraikan daripada air. Maka fataghayyara, maka air itu jadi berubah, bihaitsu lam ya'ud yuqku alaihi ismul ma'il mutlaq, sekira-kira tidak kembali dipanggil air mutlak lagi. Orang tak panggil air mutlak dah, orang panggil air yang lain dah. Contoh syai ni apa dia? Apa dia syai? Saya seorang cakap letih saya. Teh. Okey. Sekarang ni orang panggil chai kan. Kedai chai. Teh. Arak sus.
siapa tahu Araksus? Siapa tahu Araksus? Siapa tahu Araksus? Siapa tahu Araksus? Tak ada orang tahu Araksus ke? Araksus. Tahu tak Araksus? Tak tahu. Oh, ada yang left dah. Kalau tahu nak dapat hadiah apa? Araksus ni ialah satu jenis dia asalnya daripada minuman herba. Minuman herba. Kat tempat kita tak ada. Kat negara Arab ada Araksus. Rasa dia pahit-pahit sikit. Tapi dia orang minum biasa masa musim-musim panas, orang suka sedap minum Araksus. Rasa dia pahit sikit. Boleh share siapa ada tu, cuba tengok dalam sekarang ni mudah kan. Buka internet, cari Araksus. Air Araksus. Ni biasa juga saya minum masa di Syria dulu, negara Arab dulu ada Araksus. Tempat kita tak ada. Dia daripada herba, pokok yang mana dia tu air dia rasa kelak-kelak, pahit-pahit sikit. Okey. Setakat ni jelas Kemudian dia kata amma idza kana al-mukhalitu at-tahiru muwafiqan lil ma' fi sifatihi min ta'min wa launin wa rihin kama'il wardi. Adapun jika benda yang bercampur itu bersih bersama, muwafiqan ni makna menyamai bagi air pada sifatnya seperti rasa, warna dan juga bau. Contoh ma'il wardi allazi fuqida sifatuhu. Dibaca gini faqada, hilang dia, menghilangkan dia. Sifatuhu allazi faqada sifatihi, yang ia akan sifat dia. Itu menghilangkan sifat dia. Air mawar, warna apa air mawar ni? Air mawar warna apa? Air mawar warna apa? Soalan. Air mawar warna apa? Tak kenal air mawar. Warna merah. Putih tak? Putih. Putih macam mana? Warna putih tak? Mana warna merah? La haula wala. Putih. Tak ada warna, Ustaz. Yang paling tepat dia ialah tidak ada warna. Air dia air lah. Warna air. Bukan warna merah Itu kita punya tu kan. Kitab kan. Suara saya masih dengar? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz, dengar. Okey. Saya connect balik dengan ni. Dengan saya punya kitab ni. Sekejap Air mawar warna jernih. Dia tak ada warna. Pergi kedai-kedai, tengok kak sikit orang lelaki ni, tolong mak beli. Air dia putih macam air biasa lah. Tapi dia bau. Bau. Orang buat nasi biryani kadang-kadang letak air tu. Buat kek ke. Sekejap Okey. Kat saya ni. Ni masalah ni. Okey. Jadi air mawar ni bila dia lama qada sifatihi, dia kehilangan sifat dia. Mungkin sebab dibiarkan lama-lama dia akan menyebabkan
hilang bau dia. Bau dia hilang. Maka bila hilang bau, dia ni sifat dia sama dengan sifat air. Macam mana kita nak tahu bahawa air tersebut kita air mawar ke ataupun air biasa? Tiba-tiba kita cuahkan air tu, cuahkan dalam apa? Cuahkan dalam air mutlak. Jadi bila hukum air mawar ni, air mawar dia bukan air mutlak. Dia air yang berbeza lah tu, bukan mutlak. Bukan air mutlak. Bila kita campur dengan air mutlak, sebabkan air itu mutaghayyir, berubah. Bila air berubah, maka hukum air mutlak tersebut dah jadi hukum ma' mutaghayyir, air yang berubah. Ketika itu kita tak boleh guna dah. Tak boleh guna dia. Okey. Sekarang ni, jadi jap saya cuba tengok cara lain. Cuba ke cara lain sekejap. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan? Silakan. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Tak. Faham. Boleh faham Mudah je kan Sekejap kita buka dekat laptop lah. Okay. Cuba share satu lagi ni. Share. Wah. Okay, nampak? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Okey, sekarang ni tapi saya tak boleh nak guna pen sini. Awak tanda lah, saya baca je, awak tanda lah dekat awak tu. Okey. Jadi di sini kama'il wardi seperti air al-wardi. Saya buat gini je lah. Air mawar allazi faqada sifatihi, yang telah hilang sifat dia. Fa innahu ya'midu 'inda dhalika, dia bergantung ketika itu ila taqdir, kepada diandaikan bil mukhalifil wasat, diandaikan dengan ada mukhalif. Mukhalif ni perkara yang menyalahi al-wasat, yang bersifat pertengahan. Okay. Isu sekarang ni, kita ada air. Nampak ni? Okay. Ini air mutlak. Air mawar masuk dalam air mutlak. Contoh, air mawar masuk dalam air mutlak. Bila dalam satu bekas tu, saya lukis sini lah, apa saya nak tu, saya boleh lukis kan. Okay. Dalam ni, ada air mawar yang masuk dalam ni. Air mawar itu telah hilang sifat dia. Sifat bau dia. Kalau kita boleh bau, jelaslah air itu tak boleh guna. Sebab air dalam bekas tu sikit masuk air mawar dan menyebabkan berubah bau, rasa atau warna. Salah satu. Maka air tersebut bukan air mutlak lagi. Tapi isu mawar yang kita masukkan itu, air mawar tersebut hilang bau. Maka kita tak boleh nak bezakan. Rasa pun nak hukum dia. Adakah kita dihukumkan air mutlak lagi ataupun dia itu telah jadi air mutaghayyir? Tengok dia kata fa innahu ya'midu 'inda dhalika ila taqdir, kena bersandarkan kepada takdir. Kita kena andaikan bi mukhalifil wasat, dengan perkara yang menyalahi pada sifat pertengahan dia. Sekarang ni ini kena faham betul. Air mawar itu yang masuk tu banyak mana? Air yang masuk kita kena andaikan.
Kalau masuk sebanyak tu, contohlah masuk masuk sikit kan. Air tu masuk sikit masuk. Kita kata masuk dalam tu dua sudu. Masuk sikit. Andai kata dua sudu itu benda yang contoh dia, yang menyalahinya yang pertengahan. Contoh ruman. Pada rasa ialah asir ruman. Jus delima. Wa fil launi asirul inab. Pada warna jus perahan anggur. Wa fil raihah al-ladhin. Ladhin ni apa nama ni? Dia kita panggil apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap Oh, bila dia annotate tak boleh macam ni. Okay. Jadi dia kata dia itu kalau kita nak andaikan warna dia. Warna dia dia kata fi launi asir inab. Jus anggur. Kalau dua sudu jus anggur masuk dalam air yang kita bercampur tadi kan. Kalau air mawar tersebut yang hilang bau, rasa dan warna tu masuk dalam air 2 sudu. Okey, andaikan air yang masuk itu 2 sudu jus anggur, adakah berubah warnanya? Itu maksud dia. Nampak tak? Faham tak? Jadi kalau dia itu 2 sudu jus anggur masuk dalam bekas tersebut, berubah tak warna dia? Kalau tak berubah, maknanya air tersebut masih dihukumkan air mutlak. Kalau andai kata dia masuk katakanlah separuh daripada gelas, kita campur dengan kita andaikan dia itu, kita andaikan tadi pada rasa pula. Asirur rumman. Jus kita panggil apa? Jus delima. Kalau masuk 2 sudu jus delima dalam air, adakah dia akan mengubahkan rasa? Adakah dia akan mengubahkan rasa? Kalau tidak, maka air tersebut masih kekal mutlak. Air tersebut masih kekal mutlak. Boleh faham tak? Ataupun dia kata baulah, kalau bau pun bau kapur barus dan seumpamanya, maka kalau sebanyak itu kapur barus yang masuk dalam itu akan berubah tak? Akan menyebabkan bau berubah tak? Kalau tak berubah, maka air itu masih kekal mutlak. Boleh faham tak? Boleh Ustaz. Okay, sambung lagi. Dia kata fa in qaddara taghayyuruhu bi mukhalitati dhalika sara al-ma'u tahiran. Jika diandaikan berubahnya dengan sebab bercampur demikian itu, maka air itu menjadi bersih. Ghaira mutahhirin, tapi tak mampu membersihkan. Katalah tadi andaikan 2 sudu itu, kalau kita andaikan 2 sudu, yang masuk tu apa yang masuk? Kan, tapi sebab dia tak ada sifat dah, hilang sifat, tak boleh nak beza. Kita andaikan 2 sudu tersebut itu daripada contohnya air jus anggur tadi, ataupun daripada perahan buah delima tu. Kalau 2 sudu masuk dalam air banyak itu, berubah tak? Kalau berubah, maka air itu tidak dikira air mutlak, tak boleh guna dah, dia dikira air mutaghayyir. Tapi kalau tak berubah kerana sikit sangat, maka dia masih kekal air mutlak. Okey. Yang kita masuk pada yang keempat, iaitu mutanajis. Mutanajis. Jadi istilah mutanajis ni yang kena najis. Dia lain dengan an-najisu. An-najisu tu pada makna bahasa, kalau kita kata istilah an-najis tu, dia itu sendiri najis. Ada pun mutanajis yang kena najis. Sebab tu dia terjemah sini dengan apa? Dia kata, mana tadi? Okey.
huwal ma'ul ladzi waqa'at fihi najasatun, iaitu air yang jatuh dalamnya najis. Wa huwa qisman, ada dua. Pertamanya ma'u al-qalil, air yang sedikit. Air yang sedikit. Wa huwal ma'u yang kedua pertamanya kalau air sedikit. Wa huwa ma kana duna kullatain, iaitu air yang kurang dua kalah. Air yang kurang dua kalah. Wa hadzal ma' yang bi mujarradi wuqu'in najasati. Air ini akan jadi najis dengan semata-mata jatuh najis. Walau kanat qalilatan, sikit, walaupun najis yang masuk itu sikit. Walau kanatin najasatu qalilatan, walaupun najis itu sikit. Walam yataghayyar fihi syai'un, dan tidak berubah air itu sesuatu pun, min awsafihi, daripada sifat air, kalauni, seperti warna, warrihi, seperti bau, wa ta'mi, dan rasa. Okay. Wal kullatan, dua kalah itu banyak mana? Khamsa mi'ati ritlin baghdadiyin wa tusawi mi'atan wa thnaini wa tis'ina kilogram. Bersamaan berapa? Mi'ah wa thnaini wa tis'in, 100 wa sab'atin wa khamsina graman, kilogram. Jadi berapa ni? Ditulis dah 192 kilogram. 192 point, ni point 192.857 kilogram. 192.857 kilogram. Itu dari segi berat lah. Dari segi berat itu. Bil muka'ab. Muka'ab ni bekas 4 segi. Zira'an wa rubu'an, tulan wa ardan wa umqan. Kalau bekas 4 segi, ya, saya tulis sini. Kalau bekas 4 segi, bekas 4 segi itu kan. Okey. Panjang dia, lebar dia, dan juga dalam. Lebar, umkan dalam dia bersamaan berapa? Ialah 1 zira' wa rubu'. Zira'an wa rubu'an. Zira' ni zira' ni. Nampak tak? Ni zira'. Omeng pula. Nampak tak? Ni 1 zira'. Ni 1 hasta. Satu lebih kurang panjang ni lah. Tambah sikit lagi. Faham? Tambah sikit lagi. Okay. Boleh. Jadi, ini 1/4 hasta. 1/4 hasta. Panjang, lebar, dan hasta tu kira hasta yang sederhana lah. Bukan orang panjang sangat. Itu cara kiraan dari segi saiz dia lah. Okey. Kemudian kata dia rawal khamsatu, telah meriwayatkan oleh al-khamsatu, kitab hadis yang 5, al-khamsatu. Siapa dia kitab hadis yang 5 itu? Ingat tak ni? Kitab al-khamsah tu siapa dia? Kitab sunan 5 sunan. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yas'alu 'anil ma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil lagi subjek hadis. Subjek hadis ambil lagi. Ambil lagi subjek hadis. Al-khamsatu tu siapa tu al-khamsatu? Siapa boleh tolong jawab? Al-khamsah merujuk pada siapa? Pukul 3 ni kita
Al-khamsah merujuk pada apa? Iaitu Sunan apa nama ni? Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Imam Ahmad. Bila sebut Al-Khamsah tu, dua kitab Sahihain tu tak termasuklah tak termasuk. Dia merujuk kepada kitab daripada 6 kitab Sahih tersebut. Kita panggil Sunan Sittah kan. Sunan Sittah itu ialah Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Bila sebut Al-Khamsah, Bukhari, Muslim tak masuk dah. Dikira siapa satu lagi? Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Okey. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yas'alu 'anil ma' bil falati min al-ard. Wa huwa yus'alu. Nabi ditanya tentang air yakunu bil falati min al-ard, yang berada di padang. Di padang bumi lah. Wa ma yanubu minas sibak, apa yang mendatanginya daripada as-sibak wa dawab, daripada binatang-binatang buas dan juga ad-dawab ni binatang-binatang melata lah. Jadi air yang ada di padang tu kadang-kadang mari binatang lain minum. Maka orang tanya Rasulullah, macam mana tu air yang ada di kawasan-kawasan terbiar tu, kawasan-kawasan orang kadang binatang datang minum. Macam mana hukum dia? Nabi kata, idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil khabatha. Kalau air itu dua qalah, maka dia tidak akan menanggung najis. Makna kalau air itu banyak, marilah binatang apa-apa minum pun tak ada masalah. Air itu kekal bersih. Wa fi lafzi Abi Daud fa innahu la yanjusu. Dia tidak akan jadi najis. Ini dia akan syarah pada makna falah tu makna sahara, kawasan pada pasir dan seumpamanya. Okey. Wa mafhumul hadis, maka dapat difaham daripada hadis, annahu idza kana al-ma'u aqalla min kullataini, jika air itu lebih sikit daripada dua qalah, yanjusu, dia akan jadi najis. Sebab Nabi kata kalau air dua qalah, dia takkan najis, apa-apa datang binatang minum takkan najis. Faham daripada situ, kalau kurang dia akan jadi najis. Walau lam yataghayyar, walaupun air itu tidak berubah. Wadalla ala hadzal mafhum ma rawahu Muslimun. Menunjukkan atas makna ini, mafhum ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum, apabila seorang kamu bangun daripada tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, jangan dicelupkan tangannya dalam bekas air, hatta yaghsilaha thalathan, sehingga dibasuh 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kerana dia tidak tahu di mana letak tangannya itu pada waktu malam. Batat ni bermalam. Di mana bermalamnya tangan tu. Masa malam tangan duduk kat mana? Takut garu-garu atau sentuh najis kan? Maka masa bangun pagi tu jangan celupkan bekas tangan. Basuh dulu tangan kat luar. Faqad naha al-mustayqidha, Rasulullah telah melarang orang yang bangun minumihi daripada tidur, minal ghamsi, bangun daripada, dilarang daripada mencelupkan, wasyata talawuth yadihi bin najasati, kerana akan mengotor najis, bimbang daripada terkotornya tangan itu daripada najis ghairil mar'iyah, yang tak dapat dilihat. Wa ma'lumun anna najasata ghairal mar'iyati la tughayyirul ma'ah. Najis yang tidak dapat dilihat, dia tidak akan merubahkan air. Kalau najis tak nampak, adakah dia akan merubahkan air? Dia tidak akan merubahkan air. Tapi kenapa Nabi larang juga? Kerana ada sebab lah. Falaula annaha tunajjisuhu bi mujarradi mulaqati lam yanhahu an dhalik. Kalaulah tidak kerana najis yang tak dapat dilihat pun akan menyebabkan menjadi najis dengan semata-mata tersentuh, nescaya Nabi tak akan larang. Jadi larangan Nabi itu menunjukkan bahawa air tetap akan ternajis kalau air itu sedikit, walaupun najis itu kita tidak dapat nampak dengan mata. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, al-kathir. Kalau air itu banyak.
banyak tu macam mana? Wa huwa ma kana kullatain fa akthar, iaitu air Allah dan lebih. Kata dia, hadzal ma la yanjusu, dia tidak akan jadi najis bi mujarradi wuqu'in najasati fi, dengan semata terjatuh najis. Wa inna ma yanjusu idza ghayyarat an-najasatu ahada awsafihi, dia akan jadi najis kalau najis itu mengubahkan salah satu sifat air yang 3, sama ada laun, warna, rasa ataupun bau. Kalau berubah baru jadi najis. Dalilnya apa? Dalil bagi hukum ini ialah ijma'. Ijma' ni dalil yang kuat. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', qala Ibnul Munzir ajma'u, para ulama telah sepakat, annal ma'al qalil, jika jatuh najis dalamnya, faghayyar ta'man, dan merubahkan rasa, launan, warna dan bau, fahuwa najisun, maka dia akan jadi najis. Okey, jadi daripada yang kita faham tadi, 4 jenis air tadi, hanya 2 sahaja yang boleh digunakan untuk bersuci. Apa dia? Iaitu air mutlak dan juga air musyammas. Cuma musyammas hukumnya makruh. Adapun air yang mustakmal ataupun mutaghayyir, itu tak boleh digunakan. Dan yang seterusnya, air mutanajis juga tidak boleh digunakan. Jadi untuk berkaitan dengan tajuk kita ni, kita kira dah selesailah. Cuma sekejap sebelum kita habiskan sesi kita ni, kalau ada soalan boleh tanya, ataupun kita boleh sambung dalam forum. Satu lagi, minta semua pelajar tolong buka daftar dan juga masuk enroll bagi subjek ini dalam Clip, dan bagi komen serta soalan ke apa, ikutlah perbincangan dalam forum yang saya letak tu minggu pertama tu. Cuba boleh maklum balas saya buat tajuk dia maklum balas. Okey. Boleh? Okey. Ada apa-apa soalan? Boleh Ustaz. Boleh. Okey, nampak. Nampak semua okey tu. Okey tak? Saya ni tak biasa selalu online. Okey je Ustaz. Okey. Ustaz. Ada soalan? Ya, kita buka chat. Ada yang tanya tak? Oh, nak kira kehadiran. Oh, kehadiran. Macam mana nak kira hadir? Ya, saya snap sekejap ni. Apa yang dah hadir? Stop video. Stop sharing. Stop sharing. Sekejap. Ada soalan nak tanya? Participant. Tak ada Okey, kalau tak ada, kita rasanya boleh sekadar ni sajalah. Saya pun tak mahu habiskan awak punya data banyak-banyak sangat ni. Mungkin ada subjek lain perlukan data lagi. Jadi kumpullah data itu sebanyak-banyaknya, gunakan sebaik-baiknya. Jangan habiskan melayari muka-muka buku. Tapi layarilah benda-benda yang bermanfaat dalam internet itu. Okey, saya minta semua yang hadir ni, dan kalau ada yang tak dapat hadir pun, insya-Allah kalau saya rasa saya rekod ni, kalau dapat saya kongsikan nanti, bagi yang katakanlah ada masalah untuk dengar, kita boleh ulang siar atau ulang dengar balik. Cuma pastikan dalam forum itu semua bagi komen sebagai tanda bagi kehadiran bagi kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.